Salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi di video saya di YouTube channel saya. Hari ini saya ke bab yang 121 ke 121, 121. Masih menyelesaikan masalah. Masalah sama ada subscriber kah, viewer kah, atau anak buah saya kah, ataupun mungkin pembina saya kah. Hari ini saya akan tunjukkan yang saya petik dari YouTube channel saya, 3 orang. 3 soalan yang dikemukakan yang mereka tidak faham dan ingin mendapat penjelasan. Oke. Jadi nama saya ialah Dr. Lee. Selamat berjumpa. Good evening. Saya berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang, dan sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jikalau kamu ingin menempah buku saya yang sudah siap, ada 1384 soalan, lengkap dengan soalan dan keterangan. Maka silalah sekarang juga WhatsApp saya 019 7878 299. WhatsApp saya dan beritahu saya berapa naskah atau berapa buah buku kamu ingin, dan saya akan mengatur semuanya. Kepada ketiga-tiga orang di sini, Salwa Idayu, Wan Alif Haikal, dan Misha Elina atau Maisha Elina, sila hubungi saya di WhatsApp. Oke, dan saya akan atur semua untuk kamu. Baiklah. Sekarang saya ingin menjawab soalan, menyelesaikan masalah. Ada seorang yang bertanya saya, apakah perbezaan di antara different dengan difference? Oke? Sangat senang. Jikalau kita cakap perkataan ini different, ada T di belakang. Ia dipanggil sifat nama atau adjektif. Dalam tata bahasa, tidak kira bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Adjektif atau sifat nama artinya perkataan yang kita gunakan untuk menggambarkan orang. Contoh, a tall girl, seorang perempuan yang tinggi. Tinggi sama dengan different, sama status, sama penggunaan adjektif. Sifat nama adjektif digunakan untuk menggambarkan orang, binatang, tempat, dan benda. Orang, contoh, a tall girl. Oke, kita tak boleh cakap she is a tall, nokta atau titik. No, she is a tall apa? Tall girl. It is a tall, titik, salah. It is a tall tree, pokok yang tinggi. Pokok itu benda. Oke? Tempat, it is a tall building, bangunan yang tinggi, or high building. Tall dan high ialah sifat nama, sama dengan different, adjektif. Atau saya boleh cakap a tall animal, binatang yang tinggi, like a giraffe, seperti zirafah. Maka tinggi, rendah, pendek, gemuk, kurus, pandai, sibuk berbeza. Ia dipanggil adjektif. Ia menggambarkan orang, binatang, tempat, dan benda. Difference. T menjadi CE. Di sini difference dalam nahu, dalam grammar, ia dipanggil abstract noun. Dalam bahasa Melayu, nama terbitan. Maksudnya macam raja, kerajaan. Panas, kepanasan. Apabila kita tambah imbuhan ke-an, per-an, baharu, pembaharuan, imbuhan pe-an, itu dipanggil abstract noun, nama terbitan. Apabila kita gunakan, kita tukar T kepada CE, bukan setiap kali ya. Jangan
English kita fikir mesti begini, mesti begini. Ini dan ini menjadi itu. Jangan kamu fikir begitu. Ada peraturan asas, tetapi ada kekecualian. Exception to the rule. Bab yang ketiga, saya menyelesaikan masalah, saya sudah bagi tahu. Jangan kita gunakan bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris seperti belajar matematik, formula. Ini dan ini tolak ini menjadi ini. Jangan. Oke, tapi peraturan asas memang ada. Dan paling menakutkan ialah pelajar yang menggabungkan bahasa Inggris dengan sains. Susah. Kalau begitu saya pun susah mengajar. Kamu pun akan berasa kecewa. Mengapa? Saya tidak boleh menguasai. Mengapa? Sebab kamu gunakan kaedah sains untuk mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris diikat dengan peraturan. Jadi dia sangat terus. Asal kita tahu peraturan, maka kita gunakan peraturan dan kita kena ingat dan hafal peraturan dan kekecualian. Oke? Sebenarnya, jikalau seseorang pelajar itu pandai bahasa Melayu, tidak susah dia menguasai bahasa Inggris. Itu saya boleh beritahu. Dan ini adalah benar. Jadi untuk peminat-peminat saya, untuk anak-anak buah saya, subscriber saya, jikalaulah kamu pandai bahasa Melayu, untuk pandai bahasa Inggris tidak susah. Dia ada kaitan seperti ini. Different maksudnya berbeza. Difference maksudnya perbezaan. Imbuhan pe-an, nama terbitan, abstract noun. Dalam bahasa Inggris, nama terbitan depan kita gunakan the atau our difference, your difference, her difference, atau a and the, atau for difference, from difference, by difference. Penggunaan nama terbitan, okay? So this is the difference. Inilah perbezaan di antara ini dan ini. Boleh faham? Senang kan? Ini. Subscriber ini tanya saya, kenapa to school bukan for school? Sebab cikgu cakap for itu untuk kegiatan. Saya tunjuk contoh lebih senang faham. Okey? Dua-dua pun boleh. Apakah maksud kita saja? Kalau maksud kita ke sesuatu tempat, kita mesti guna the to. I go to school, I go to my friend's house, I go to the market, I go to the post office, okay? I go to the cinema, shopping mall. Tempat kita gunakan to. I am late for school. Di sini mengapa saya gunakan for? Sebab school di sini saya bukan gunakan sebagai tempat. Saya gunakan school ini sebagai aktiviti belajar. Aktiviti pembelajaran. Satu proses pembelajaran. So, oleh kerana school di sini saya gunakan sebagai aktiviti, di mana pelajar masuk ke bangunan dan buat kerja-kerja pembelajaran, maka memang saya guna for. Okay, so kamu jangan keliru, jangan bimbang. To untuk tempat, for untuk kegiatan, itu kamu memang betul, tidak salah. I go to the canteen, contoh tempat to, dan saya buat satu ayat, saya gabung dua supaya kamu senang faham. I go to the beach for a picnic. Saya gunakan to kerana ini adalah tempat pantai. Saya gunakan for kerana ini adalah kegiatan, aktiviti berkela. Okay? So activity for tempat tu. Okay, faham? I go to the tuition center for tuition. Jangan kamu sekali cakap dengan saya, I go to tuition. Itu sangat salah. Okay, sangat salah. Sebab apa? Tuition ialah kegiatan. Pusat tuition barulah tempat. Kalau pusat tuition tu, kegiatannya for. Okay?
Dan lagi seorang yang bertanya, yesterday I watch atau yesterday I had watch. Ini saya sudah terangkan banyak kali, lebih daripada 3 kali. Tetapi tidak apa, sebab kamu tidak faham. Saya mesti buat sampai kamu faham. Jadi saya tulis di sini betul, ini salah. Asal maksudmu, maksud kamu, atau asal kamu tulis yesterday, kemarin, ago, 2 hari dahulu, 2 hari lalu, 2 days ago, just now, tadi, last maksudnya semalam, last night, atau minggu lalu, last week. Asal maksud kamu ini 4, atau kamu ada tulis atau cakap keempat perkataan ini, maka kamu gunakan simple past tense. Simple past tense tidak ada had, tidak ada had, tidak ada had, terus tambah ed sahaja. Nomor 1, yesterday I watched. Itu saja. Oke? Had watched dipanggil past perfect tense. Pada masa lalu, mungkin kamu buat 4 perkara. Kamu menonton TV, lepas itu berehat, lepas itu mandi, lepas itu tidur. 4 perbuatan. Yang pertama itu apa? Menonton TV. Jadi yang pertama itu tambah had, yang lain semua tambah ed. Contoh, after he had watched TV, he rested. He rested after he had watched TV. After boleh digunakan di awalan ayat atau pertengahan ayat. Apabila kita gunakan after, orangnya sama. He. Orang yang sama. Hanya kegiatan, perbuatannya berlainan. Jadi dari ayat ini, apakah kita memahami? Memang tambah had, maksudnya dia menonton TV terlebih dahulu. Yang tidak ada had, selepas. Itu saja. Contoh kedua, when I reached home, he had watched TV. He had watched TV when I reached home. When boleh digunakan di awalan ayat, boleh juga digunakan di pertengahan ayat. Tetapi apabila kita gunakan when, orangnya tidak sama. I, he, I, she, you, we, they. Orang tidak sama. Oke? So, apabila saya sampai rumah, dia telah menonton television. Maksudnya apa? Saya tambah had di hadapan watch. Artinya dia sudah habis menonton television, baru saya sampai ke rumah. Ini had watch, maksudnya perbuatan yang pertama terlebih dahulu berlaku. Pertama berlaku tambah had. Yang lain tambah ed sahaja. Jangan gunakan had lagi. Boleh faham? Oke? Sangat senang kan? Jadi English begitulah. Terus terang, terus direct. Jangan kita gunakan cara sains. Why? How come like this? Analisa. Maka cara itu, kaedah itu sudah salah. Oke, kaedah itu sudah salah. English grammar direct. Terus. Oke, terimalah peraturannya. Kekecualian kena ingat. Itu saja, tidak susah. Oke? Bagi saya tidak ada rahasia lah. Resepnya banyak berlatih, kamu akan menjadi sempurna. Oke? Sekian, terima kasih. Sila like, share dan subscribe.